Okey Wali, bila takkan habis COVID ni? Saya kurang mengetahui, tetapi begitulah ya. Ya. Perlu kita ni ada terapkan dalam minda positif kita ni. First wave ya, pandemik COVID-19 di negara kita ni Brunei Darussalam dapat kita ni hadapi dan Brunei bebas ya, lebih kurang 1 tahun ya, bebas daripada pandemik COVID-19 ini dan sekarang kita berdepan dengan second wave ya. Kita percaya kita mampu buat lagi. Waktunya bila, itu kadang saya kurang mengetahui lah. Jangan tadi tanya waktunya tu bila. Yang penting kita ni mematuhi arahan yang telah pun diberikan. Inilah yang akan kita bawakan. Assalamualaikum Puan Nazura. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah. Lama saya tidak mendengar suara ini. Apa kabarnya, Puan? Kabar baik, kabar baik. Hai. Assalamualaikum. Okey. Mama bila tak habis COVID ni? Kena selalu kena tanya kah oleh anak ni? Boleh lah, selalu je setiap hari. Setiap hari kena tanya. Jadi inilah topik yang kita bawakan. Jadi apakah yang akan diperjelaskan secara mukadimahnya Puan? Boleh menjelaskan topik yang kita bawakan Mama bila tak habis COVID ni? Silakan Puan. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berada di studio dan juga di rumah. Jadi selalunya saja kita ni kanak-kanak bertanya. Di rumah-rumahan ni tambah-tambah lagi stay at home. Bila tak habis ni COVID ni mama. Ni this is the reality. This is the reality ya. As a mother memang selalunya Indah dapat akan lari daripada kanak-kanak selalu bertanya perkara yang sama, merungut saja, itu biasa tu. Jadi hati ni pun macam bila kita ni pun merasa macam mula berbisiklah hati ni bila mengapa ni macam mana ni kenapa Tuhan uji kita ni dengan ujian yang berat macam mana. Kadang-kadang kita ni pun orang tertanya-tanyalah. Tetapi ialah bukankah ungkapan itu menunjukkan kita ni tidak menerima qada dan qadar. Jadi kita ni telah dinyatakan dengan jelas dalam kalimah Allah Subhanahu Wa Taala bahawa setiap sesuatu itu adalah atas ketentuannya. Jadi musibah yang menimpa manusia bukanlah penamat dan pengakhiran kehidupan di dunia ini. Jadi inilah musibah yang saya maksudkan di sini yang dikaitkan dengan topik saya pada pagi ini adalah ujian yang mana pada awalnya segalanya aman saja, damai saja beberapa bulanan tetapi tiba-tibanya terjadi wabak COVID-19 yang menimpa negara kita ni. Jadi bagaimana cara menghadapi ujian yang menimpa kita ni? Bagaimana kita ni akan menghadapi ujian ini akan saya bincangkan kemudian. Jadi itulah topik saya pada pagi ini, mukadimah saya pada pagi ini iaitu Mama bila tak habis COVID. Pertanyaan ni akan saya relate. Iya. Alhamdulillah ya, sedikit mukadimah sebentar tadi ya, Mama bila tak habis COVID ni ya. Jadi ada betulnya jugalah ya. Kita ni harus reda ya dengan qada dan qadar. Ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala sudah menjadi takdirnya ya. Negara kita ni Brunei Darussalam dilanda second wave COVID-19 pada 7 Ogos lalu ya. 2021 Masihi, dan kita ni harus tabah, sabar dan juga reda ya dalam menempuhi perkara ini. Jadi apa sebenarnya ni Puan? Peranan keluarga, begitu juga sahabat dan masyarakat apabila terjadinya pandemik COVID-19 ini. Macam mana tu Puan? Okey, baiklah. Jadi semasa kita ni dilanda wabak ni, kita ni sebenarnya as a family, peranan keluarga dulu, peranan keluarga. Kita ni mesti bersatu hati, bukannya kan berpecah belah. Ni orang benar pulang kita dapat berjumpa, tetapi kita ni ada virtual. Kita ni ada dapat message masih, dapat WhatsApp masih.
Jadi bagi suami atau isterinya yang bekerja sebagai frontliner dalam bidang kesihatan misalnya, dan apa saja frontliner yang orang direct to the situation of COVID, yang bekerja sehingga Indah balik-balik ke rumah, terpaksa berkampung di tempat pekerjaannya. Hendaklah isterinya ataupun suaminya tu orang memahami komunikasi tu Indah putus ni orang Indah akan putus. Sekali sekala tu waktu break time satu hantar pesanan kepada teks kepada pesanan teks kepada bisdurangan ni. Just to show that you care, okay? Sudah makan, macam tu. Jadi walaupun suami isteri bekerja jauh, walaupun orang jarang berjumpa, tetapi komunikasi itu sentiasa ada, okay? Dan juga ada juga lah kami receive, kami menerima receive cases keluarga ni semasa COVID ni juga, yang mana suami isteri bertengkar, suami isteri ni bertengkar dan menyebabkan ia sampai mengumban anaknya tu ke sofa. Diumbannya anaknya tu ke sofa. Penderaan berlaku di sini kerana anaknya tu ia stres, harus mengendalikan anaknya juga, suaminya juga, dan juga macam-macam si ibu ni. Ia terpaksa menanggung orang beban itu seorang. No shared responsibility, okay? So that's why ia macam marah, jadi ia umban anaknya tu ke sofa sampai patah mematah. Jadi itulah yang kita ni dah mahu apabila kes-kes begini terjadi, jadi akan melibatkan of course kami akan mengambil tindakan. Jadi mungkin disebabkan oleh tekanan atau terlampau kuat, perkara-perkara yang tidak baik inilah yang akan terjadi. Jadi kita ni nak maunya, kita ni nak mau ianya terjadi. Jadi ada juga kami receive case, ada juga kami receive lagi satu case yang mana anaknya mengamuk pasal nada wifi di rumah. Jadi inilah ditoreh-torehnya sofa di rumahnya tu pasal nada wifi, pasal kediakan online. Jadi di sini apabila kita ni melihat orang kesabaran itu diuji. Kesabaran itu diuji semasa COVID-19 ni. Memang jadi what is peranan ibu bapa? Peranan ibu bapa semasa COVID-19 ni. We never know. Apabila ditanya kanak-kanak, memang tu anda pandai habis. Mungkin kita ni hanya dapat kita ni change their mindset. Their mindset, help the kids to understand. Help the kids to understand akan peralihan ni. To help with the transition. Menolong anak-anak kita ni untuk peralihan ni, untuk bisdurangan ni tabah menghadapi online schooling. Dan juga the plus point is walaupun kita ni macam kebaruan new norm homeschooling ni, tetapi lama-kelamaan kita ni pun plus pointnya kita ni pandai sudah IT, alhamdulillah. Saya pun yang dulunya IT ni kurang, jadi sekarang tahu sudah Zoom, tahu sudah Microsoft Teams. Jadi itulah jadi itulah bonding bersama keluarga jangan putus Walaupun dulu selalu kita ni bawa bisdurang ke taman permainan, mama bila lagi ke playground. Mulalah bertanya-tanya bila ke playground. Jadi kita ni have to explain. Kita ni terpaksa explain to them. Indah dapat sekarang like pasal takut orang ini masih COVID-19. Jadi bermain dengan keluarga tu we need to emphasize that it's not dalam taman permainan saja, di taman permainan, di playground saja. Di rumah pun kita ni boleh spend time together with them.
okey. Bermain di halaman rumah ke, di dalam rumah dan sebagainya. Jadi we need to actually, yes, we need to actually bagi positive vibes to them, membagi perkara-perkara yang positif. Masa cuci tangan tu, laju dah lagu nyanyi happy birthday to you, okay? Wash hand, and then they can be happy, okay? So, itulah untuk orang distracting them, mengalihkan perhatian diorang daripada orang balik-balik bertanya, bilakah COVID-19 ni? We need to distract, alih perhatian diorang tu. Alih perhatian diorang tu dengan perkara-perkara yang membuat diorang happy. Okay? Jadi, positive parents, positive kids. Itulah yang kita ni mau. Okay, jadi kalau misalnya masa ni memang kalau kita ni fikir-fikirkan memang it's a most challenging time, cabaran masa ni memang susahlah untuk kita ni memahami bis diorang. Jadi kan bersalam sama orang pun takut. Jadi menyuruh anak Indah bersalam dengan orang itu pun kita ni mesti bagi tahu alasan kenapa Indah dapat tanpa menyinggung perasaan orang lain. Itulah. Jadi yes. Alright. Jadi sebenarnya peranan sahabat juga memainkan peranan yang penting. Memberikan positive vibe kepada kawan. Inilah, jangan feed negative info, jangan feed negative information yang viral atau jangan di forward kalau tidak tentu benarnya. Mesti faham juga. Kadang-kadang kawan pun memerlukan ruang, mesti faham kalau misalnya kita ni kan Indah mau mendengar perkara yang negatif, jangan tadi feed information yang negatif itu. Okey. Jadi peranan masyarakat. Okey. We need to play our part ni. Teranah di rumah, mematuhi peraturan MOH, Kementerian Kesihatan, bagi orang memberhentikan penularan ini. Jadi we need to sama-sama help, sama-sama bantu transition dan peralihan ini. Okey, jangan ada diskriminasi juga ataupun bertindak hostile terhadap orang yang terkena COVID juga, terkena orang yang dijangkiti juga. Okey. Jadi it's the way kita ni juga menjaga orang menjaga hati orang dan anak-anak itu pun diajar untuk sentiasa menjaga hati dan juga jangan ada diskriminasi bertindak hostile terhadap orang yang dijangkiti COVID ini. Okey. Jadi itulah peranan keluarga. Ya. Jadi kalau tadi Masyarakat dan kita juga Puan mengongsikan mengenai dengan peranan keluarga, sedikit sahabat, masyarakat apabila kita ni terjadinya pandemik COVID-19 ketika ini. Jadi sekiranya seperti yang tadi diterangkan Puan ya, dengan adanya masalah-masalah mungkin juga disebabkan gangguan, sebab tekanan dan sebagainya, Indah terbiasakan sebab tadi terlampau berkurung, anak-anak terlampau berkurung, jadi kemarahan arah perlindungan anak-anak ini. Jadi membuatkan ada kes-kes yang berlaku yang tidak diinginilah. Jadi bagaimana sebenarnya cara untuk kita ni mengatasi apa jua ujian yang kita ni tangani ketika ini? Macam mana tu Puan? Okey. Jadi sebenarnya kita ni hendaklah pandang orang ajar anak-anak kita ni pandang orang yang lebih susah daripada kita ni. Misalnya benar pulang tunya, mama bila tak habis COVID ni, bila tak habis COVID ni. Jadi sebenarnya kita ni mesti memandang orang yang lebih susah daripada kita ni. Misalnya dari negara-negara lain yang lebih banyak lebih banyak juga kes-kes daripada kita ni. Yang orang ratus ribu kes, berjuta kes banyak. Jadi kita ni harus pandang dari sudut itu. Kita ni
bagi tahu anak-anak kita ni, oh tu nah lagi kesian kan di negara-negara jiran cuma tu. Jadi diorang pun akan memahami ya. Nabi juga Nabi SAW juga bersabda, sentiasa pandang di bawah, jangan pandang di atas saja. Jadi itulah pandang orang yang lebih teruk daripada kita ni. Kalau macam tu cara kita ni berfikir, kita ni akan menjadi orang yang bersyukur sampai bila-bila. Jadi itulah. Contoh kalau kita ni misalnya ada yang bertahan di ward, cubalah orang lihat-lihat lagi, misalnya ada yang lebih teruk daripadanya. Kalau macam diri sakit, lihat lagi, oh ada lagi yang lebih sakit daripada kita ni. Jadi itulah. Kalau masa ni memang ianya adalah ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi anggap ianya ujian daripada Allah. Bila Allah sayang kita ni, ia akan uji kita ni. Ia akan apabila ia turunkan musibah adalah kerana Allah tu menguji. Menguji macam kita ni kalau belajar di universiti misalnya. Untuk naik ke satu semester tu mestilah diuji kan. Kalaupun kanak-kanak pun untuk naik satu darjah tu pun mesti diuji. Jadi inilah kalau kita ni mikirkan macam tu, mesti test dulu, Allah mesti test kita ni dulu untuk naik ke sesuatu level tu, ke satu level tu. Okey, jadi inilah yang kita ni perlu sentiasa berfikiran positif. Doa dan minta ampun. Doa dan minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan juga kepada orang-orang yang pernah menyakiti kita ni. Dan juga kepada orang yang kita ni pernah sakiti. Ketika ujian ini melanda, jadi memohon dan mengharaplah semakin dekat kita ni kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semakin kita ni rasa tenang. Itulah. Okey. Jadi selama sebulan Wali Ya. Second web ni ataupun web kedua ni, ada ndak aduan disebabkan tekanan sebab kita ni terlampau lama di rumah sebab sebulan sudah kan? Ada yang mungkin masih tidak dapat menerima teranah di rumah selama sebulan itu. Jadi ada tak aduan-aduan yang berlaku ketika ini? Okey. Jadi memang ada juga aduan-aduan itu yang kami terima yang menyebabkan kadang-kadang pertengkaran di antara suami isteri dan juga anak-anak dan sebagainya. Jadi pasalnya kita ni kalau kita ni lihat saja macam di rumah kita ni saja ada 4 dinding saja di rumah itu misalnya. Itu saja akan dilihat setiap hari. Memang ianya akan orang menimbulkan rasa bosan, rasanya orang indahnya orang bosan dan macam anda tahu apa akan dibuat. Jadi itu tu. Apabila itu terjadi hanya di rumah saja, stay at home, jadi adalah yang aduan yang macam saya bosan di rumah, melihat muanya saja cuma tu. Jadi pertengkaran itu mencari hal tiang yang sedikit jadi besar. Jadi mencari hal-hal lain untuk ditimbulkan. Jadinya orang sedih pun yes. Okey. Yeah. Jadi itulah apabila timbul perkara-perkara macam tu jadi kami akan menanganilah. Masa ni memang payah untuk misalnya kalau kami kan nyorang kan ke rumah bistorang ataupun melawat bistorang disebabkan oleh COVID-19, tetapi kami akan mencuba sedaya upaya kami dari virtual dan sebagainya
memberi nasihat kepada dorang, nasihat keluarga, nasihat supaya dorang ni sentiasa cekal dan indah patah semangat. Andangnya ni cuma tu. Nya misalnya pun ia dalam kan menguruskan ia punya perceraiannya misalnya, susahnya payahnya masa ni. Jadi ini yang membuatkan ia stres kadangnya, membuatkan ia tertekan. Jadi kami akan memberikan nasihat kepada sabar terdulunya kami. Apalagi as a single mother, of course sebagai ibu tunggal, ia akan menjadi satu cabaran lagi yang lebihnya orang double. Tidak ada suami untuk sama-sama menguruskan rumah tangga tu. Jadi apabila anaknya lagi misalnya sudah single mother, anaknya lagi misalnya special need, memerlukan bantuan special need, orang kelainan upaya. Apabila anaknya tu juga special need yang memerlukan perhatian, itulah yang orang kepayahan itu ada di situ. Dengan school online lagi. Jadi harus faham juga masyarakat dan orang sekeliling. Misalnya kalau terjadi sedemikian, haruslah faham memahami. Masyarakat, guru-guru dan sebagainya harus jauh memahami. Jadi itulah hikmah segala ujian nanti. Yes. Banyak sekali ya penerangan dan juga penjelasan yang telah pun diberikan oleh Yang Mulia Puan Nurul Nazura Jaya ya. Masa sebenarnya agak mencemburui kita ini. Sebetulnya ada lagi beberapa soalan yang ingin kita tanyakan kepada Puan Nurul Nazura ya. Mungkin di kesempatan lain nanti kita akan cuba untuk dapatkan jawapannya bagi persoalan tersebut ya. Sebagai contoh saja kesan jangka panjang sebatang-batang kita di terana di rumah ini, apa impak positif, impak negatif yang boleh kita dapatkan daripadanya ya. Mungkin itu nantilah jika ada kesempatan Puan ya. Insya-Allah. Jadi ribuan terima kasih kita ucapkan, insya-Allah ada kesempatan kita akan bersama lagi di lain waktu, di lain kesempatan. Sehingga waktu itu tiba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.